Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan selamat Hari Raya Aidiladha. Sejarah kita hari ini sebab saya akan present pada Hari Raya untuk tugasan kaedah kualitatif, iaitu tugasan 2 ada artikel data kajian. Okey. Tajuk kajian saya adalah penggunaan Google Classroom dalam kalangan guru pendidikan jasmani sekolah menengah di daerah Kota Star, yang mana terdapat 3 objektif yang saya akan kaji dalam kajian ini. Yang pertama ialah mengenal pasti tahap pengetahuan guru Classroom dalam kalangan guru pendidikan jasmani sekolah menengah di daerah Kota Star. Yang kedua, mengenal pasti tahap sikap penggunaan Google Classroom dalam kalangan guru pendidikan jasmani sekolah menengah di daerah Kota Star. Dan yang ketiga, mengenal pasti tahap penggunaan sebenar Google Classroom dalam kalangan guru pendidikan jasmani sekolah menengah di daerah Kota Star. Okey, hasil dapatan kajian saya. Okey, yang pertama mengenai dapatan objektif 1, iaitu mengenal pasti tahap pengetahuan Google Classroom dalam kalangan guru pendidikan jasmani sekolah menengah di daerah Kota Star. Okey, berdasarkan analisis temporal, iaitu saya mengemukakan 5 soalan ujian. Yang pertama, berdasarkan daripada semua soalan ujian yang menghendaki responden menjawab ya atau tidak untuk soalan ujian, dapatan mendapati semua ujian telah berjaya dijawab dengan betul oleh semua responden. Ini menunjukkan bahawa tahap pengetahuan responden terhadap Google Classroom adalah tinggi. Kajian yang kedua, iaitu dapatan objektif kedua, iaitu mengenal pasti tahap sikap penggunaan Google Classroom dalam kalangan guru pendidikan jasmani sekolah menengah di daerah Kota Star. Berdasarkan tiga responden yang saya buat temporal. Okey, ini adalah dapatan daripada responden yang pertama, iaitu responden yang pertama menunjukkan persetujuan yang baik terhadap penggunaan Google Classroom. Okey, di mana ia menunjukkan bahawa tahap sikap responden terhadap penggunaan Google Classroom adalah tinggi. Ini adalah word cloud yang saya buat menggunakan Nivo 12, dan ini adalah tree map. Okey, kita tengok pada responden yang kedua, melalui cloud word dan tree map. Responden kedua juga menunjukkan sikap positif terhadap penggunaan Google Classroom, dan ini menunjukkan bahawa tahap sikap responden terhadap penggunaan Google Classroom adalah tinggi. Dan yang ketiga, berdasarkan kepada responden yang ketiga, untuk dapatan objektif kedua, analisis word cloud dan tree map menunjukkan bahawa sikap positif terhadap penggunaan Google Classroom juga. Ini menunjukkan bahawa sikap terhadap responden terhadap penggunaan Google Classroom adalah tinggi. Untuk objektif ketiga, itu dapat mengenal pasti tahap penggunaan sebenar Google Classroom dalam kalangan guru pendidikan jasmani sekolah menengah di daerah Star. Okey, berdasarkan analisis pemerhatian, saya menjalankan analisis pemerhatian terhadap 5 item yang saya kaji. Mendapati bahawa responden semua hampir setiap responden 80% menggunakan Classroom dalam PBTP mereka, kecuali item yang keempat, iaitu guru melibatkan murid untuk hands-on Google Classroom semasa menjalankan aktiviti. Ketika responden tidak menjalankan aktiviti ini. Jadi semua responden dapatan menunjukkan semua responden menggunakan Google Classroom dalam semua aspek yang dikaji, kecuali dalam item melibatkan murid untuk hand-on yang saya cakap tadi, Google Classroom semasa aktiviti pembelajaran. Okey, hasil perbincangan. Okey, yang pertama, untuk objektif yang pertama itu tahap pengetahuan penggunaan Google Classroom. Hasil daripada kajian mendapati adalah penggunaan tahap
pengetahuan adalah tinggi, di mana dapatan tempuhan menunjukkan soal ujian untuk mengetahui tahap pengetahuan para guru tentang maklumat Google Classroom adalah tinggi, di mana semua siap responden memberi jawapan yang betul dalam setiap ujian. Okey, ini disokong oleh dapatan kajian terhadap pengetahuan dan kesediaan dalam Google Classroom sebagai pelantar adalah tinggi. Kajian oleh Noor dan Hazrat Rayati 2021 dan disokong dengan kajian tahap kemahiran dan penggunaan Google Classroom Guru Pendidikan Islam juga tinggi oleh Muhammad dan Harun 2021. Okey, untuk pinjangan yang kedua mengenai objektif yang kedua iaitu tahap sikap terhadap penggunaan Google Classroom menunjukkan bahawa sikap semua responden dalam kajian ini menunjukkan sikap yang positif. Jadi justru dapat dirumuskan bahawa tahap sikap penggunaan Google Classroom dalam kalangan guru pendidikan Ismani, sekolah menengah di daerah Costa adalah berada pada tahap tinggi dalam kajian ini. Terkait dengan dapatan daripada hasil kajian ini menyangkal kajian Abdullah, Ali dan Yusuf 2016 menyatakan dalam kajian mereka bahawa ada sekintir guru tidak menggunakan pembelajaran maya sebagai satu medium untuk memberikan tugasan kepada pelajar. Okey, sebab di sini dalam kajian saya menunjukkan kata hubungan guru banyak menggunakan Google Classroom dalam aktiviti PMP mereka. Okey, perbincangan tiga iaitu tahap penggunaan sebenar, iaitu untuk melihat bahawa tahap penggunaan guru itu sendiri, responden tahap penggunaan sebenar Google Classroom dalam kalangan guru dalam kajian ini ada pada tahap tinggi. Jadi hasil analisa ini menunjukkan semua guru yang terlibat dalam kajian ini memberi respon bahawa semua item yang diperhati dalam pemerhatian ada dalam PMP guru, kecuali aktiviti guru yang melibatkan on guru Classroom semasa aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah. Ini terkait dengan kajian yang dijalankan oleh Kaviza 2020 yang menjalankan tinjauan terhadap penggunaan Google Classroom bagi guru lelaki dan perempuan mata pelajaran sejarah, menunjukkan tiada perbezaan dalam penggunaan mereka. Jadi tiada perbezaan, maknanya di sini tahap penggunaan sebenar adalah tinggi. Okey, ini adalah cadangan daripada hasil kajian saya. Untuk kajian akan datang dicadangkan bahawa sampel kajian perlu diperluaskan ke beberapa buah negeri di Malaysia berbanding hanya satu daerah seperti yang saya jalankan dalam kajian ini. Yang kedua, kajian lanjutan juga perlu diperluaskan lagi yang pertama melibatkan semua negeri Malaysia. Yang kedua, sampel terdiri daripada guru yang mengajar di kawasan pedalaman, luar bandar dan bandar. Okey, kita boleh cadangan juga adalah untuk mengambil kira reka bentuk gabungan antara kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan reka yang lebih jitu. Okey, 4 cadangan saya juga, pengkaji merasakan kajian ini berpotensi untuk responden menyatakan buah fikiran mereka secara global melalui kajian kualitatif. Pernah kita berdasarkan itu. Okey, seperti sesi bertemu buah bersutu dan para bersutunya, kajian itu lebih diperluaskan lagi. Okey, dalam kajian kualitatif, daripada kajian kualitatif dan kualitatif dapat kajian ini memberikan lebih meluas dalam mengenai skop kajian yang akan datang. Okey, untuk rumusan yang pertama yang boleh dirumuskan, dapatan kajian ini boleh dijadikan satu sumber kepada guru, seterusnya JPN, KPN bagi meningkatkan penggunaan Google Classroom dalam guru. Kajian ini juga dapat membantu guru-guru untuk mempertingkatkan lagi usaha dan pengetahuan mereka serta kebolehan guru dalam menerapkan kemahiran ICT dalam mempraktikkan kaedah pengajaran dalam kelas. Dan seterusnya dapat dijadikan balas kepada guru, sekolah dan pejabat pelajaran, jabatan di kementerian untuk mendapat faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan penggunaan Google Classroom dalam kalangan guru. Okey, seterusnya ini adalah bibliografi. Sekian, terima kasih.